Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita masuk dalam tajuk 7 iaitu reka bentuk industri ya. Apa itu reka bentuk industri? Iaitu mereka bentuk benda-benda ataupun keperluan yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Mari kita lihat ada contohnya kerusi. Ini adalah kereta mainan, ya. Contoh ini ialah mereka bentuk industri ya, barang-barang yang dibuat. Contohnya bag, laptop, oke. Jadi mari kita lihat sejarah perkembangan mereka bentuk industri ini bermula bila sejajar dengan revolusi industri perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18, yaitu semasa British ataupun Eropah ini sedang dalam zaman yang menghasilkan barang-barang perindustrian secara besar-besaran. Di situ adalah konsep tentang reka bentuk untuk industri, iaitu barang-barang perkilangan seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian, dan perusahaan. Kita lihat, ini semua ialah reka bentuk. Bagaimana rupa kereta api, telefon, kan? Kereta. Jadi di Malaysia ni, perkembangan reka bentuk industri Malaysia dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institusi MARA. Ya. Jadi Fakulti Kejuruteraan Mechanical University Teknologi Malaysia telah berkenaan bidang reka bentuk industri ini pada 1980-an. Produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah Proton Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Ini ialah reka bentuk industri. Contohnya kita mau memasarkan sesuatu, kita mau menghilangkan sesuatu, jadi mesti ada desainernya. Ini ialah reka bentuk industri. Okey, mari kita lihat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan reka bentuk industri, termasuklah reka bentuk produk. Produk contohnya ada vacuum, ada pencuci, mesin pencuci, ada jam dinding. Produk reka bentuknya mestilah menarik, baik dari fungsi akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Betul. Jadi sesuatu yang sama harga itu sememangnya kita akan memilih barang yang lebih menarik dan cantik kan. Seterusnya reka bentuk perabot. Menggunakan konsep contemporary dan modern kan. Kita dapat lihat dalam sesuatu ruang tamu itu ada reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet, rak, almari yang sangat moden. Yang menyumbang kepada arah pengurangan kos bahan dan penjimatan wang. Sekarang ni lebih kepada penjimatan ruang. Lagi kita lihatlah reka bentuk apa, prinsip reka bentuk otomotif. Ada board di sini, ada kereta api elektronik kan, ada jet. Okey, mari kita lihat apakah yang dipentingkan dalam reka bentuk untuk otomotif ini, iaitu faktor kemanusiaan dan ergonomik. Gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan imajinasi mereka supaya menampakkan kehebatan produk tersebut. Okey, seterusnya kenapa perlu adanya reka bentuk industri ini? Bentuk mengikut fungsi. Ya, betul. Reka bentuk itu, bentuk yang direka tu, barang yang direka tu mestilah sesuai dengan fungsinya. Contoh kerusi mestilah sesuai dengan bentuk badan manusia, ketinggian manusia yang secara yang biasalah. Okey, kasutnya sesuai dengan saiz rakyat manusia, contohnya kilang di manusia kan. Kilang di Malaysia ini. Okey, fungsi mengikut bentuk. Okey, ada nilai estetik di situ. Nampak cantik tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan dibawa dalam reka bentuk produk. Nampak cantik. Okey, jadi prinsip dan elemen seperti mana reka bentuk landscape dan juga reka bentuk hiasan dalaman itu, reka bentuk
industri ini pun ada prinsip dan elemen sendiri. Jadi kita lihat di sini ada prinsip kesatuan yang selalu kita sebut, iaitu mesti nampak harmoni ya, mesti menimbulkan satu idea yang menyeluruh. Kita nampak ada satu kesatuan di situ. Kontra dan penegasan ya. Kontra, kita tahu kontra dari segi warna, kontra dari segi dia punya bentuk, penegasan apa yang ingin ditegaskan dalam produk tersebut kan. Okey, lepas tu keseimbangan, mestilah seimbang kan. Kalau diletak di atas lantai tu seimbang. Okey, dan reka bentuknya mesti kita nampak sangat harmoni di situlah. Kepelbagaian, mesti ada variasi yang lain-lain kan. Ada daya tarikan di situ. Ruang ialah kalau rumah kita besar tu, kita mereka bentuk perabot yang besar, besar untuk rumah yang besar dan sedemikianlah yang kecil. Okey. Lepas tu kita lihat objektif ergonomik ini. Dalam reka bentuk industri ialah meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan kerja atau sebarang aktiviti yang dilaksanakan seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan memurahkan kerja. Ya, apa barang yang kita reka bentuk tu mestilah meningkatkan produktiviti dan memurahkan kerja kan, takkan pengguna itu membeli sesuatu yang menyusahkan diri sendiri. Lepas tu meningkatkan nilai kemanusiaan yang positif seperti keselamatan, keselesaan, kualiti kerja, meruangkan kepenatan dan tekanan. Kita membeli sesuatu, mestilah reka bentuk tu boleh memberikan kita keselamatan, kita keselesaan. Betul tak? Okey, jadi kita pergi ke rumusannya untuk reka bentuk industri. Reka bentuk industri ini senang sikitlah, dia lebih kepada barang-barang penghilangan kan. Okey. Jadi di sini ialah sejarah, iaitu bermula semasa zaman revolusi perindustrian di Eropah dan bermulalah di Malaysia semasa ada kursus reka bentuk industri dibenarkan di UiTM dan hasilnya ialah Proton Saga. Itu ialah reka bentuk industri yang terawal di Malaysia ya. Seterusnya kita lihat kenapa perlu ada reka bentuk industri di sini. Bentuk tu direka untuk sesuai untuk fungsinya. Yang kedua, mestilah ada unsur-unsur estetik di situ, cantik kan. Okey, seterusnya membangun dan menjana ekonomi. Kalau barang-barang yang kita reka tu menonjolkan kemodenan, jadi boleh menarik pembeli-pembeli dari luar negara. Betul tak? Okey, ergonomik ialah penting agar produk dapat digunakan secara efisien dan juga efektif. Mementingkan aspek keselamatan, ketahanan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan, penjagaan dan pembaik pulih. Ya, mereka bentuk tu mestilah menjaga keselamatan, selain itu senang dibaik pulih. Okey, seterusnya kita lihat ada beberapa bidang yang berkaitan dengan reka bentuk industri ini, termasuklah produk biasalah, produk macam jam, beg kan, ini produk biasa, barang-barang dapur kan. Okey, reka bentuk perabot ialah tentang meja, kerusi dan sebagainya, almari kan. Reka bentuk otomotif ini ialah pengangkutan lah, contoh kereta, biasanya kereta, motosikal, ataupun bot, ataupun kereta api, ataupun kapal terbang. Nampak sangat kreatif dan juga nampak moden. Okey, seterusnya adalah prinsip dan elemen. Mengaplikasikan bahasa seni visual, menitipkan faktor kreativiti dan ergonomik. Jadi, tajuk untuk reka bentuk industri ini sampai di sini sahaja. Nanti cikgu akan berikan tugasan yang sesuai untuk tajuk ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.